Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. Saya minta maaf minggu lepas semalam. Okey. Tak perasan apa ada kelas. Jadi hari ni insya-Allah kita sambung kelas pengajian kita. Baik. Yang kali terakhir kita berhenti itu pada bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, pada akhir Ramadan. Kita sampai kepada penghujung ayat surah An-Nisa ayat 176. Bahagian akhir penutup berkenaan dengan surah An-Nisa. Jadi dia kembali balik kepada asal tajuk surah, itu berkenaan dengan hal kekeluargaan dalam Islam. Mana kita kata bahagian apa atau sudut tajuk persen harta di antara yang didatangkan dalam tajuk surah ni, dan dia macam kita sebutkan itu merupakan ayat yang datang atau tajuk yang datang bagi mempertahankan hak wanita dalam sesebuah keluarga. Kerana dalam tajuk dalam bahagian berkenaan dengan hak wanita ketika pewarissan harta, sebelum datangnya ayat surah An-Nisa menjelaskan akan hak-hak bagi golongan wanita dari segi masalah perkahwinannya, layanan dia sebagainya, disebut juga berkenaan dengan tajuk masalah harta. So itu di antara perkara yang wanita pada sebelum zaman Rasulullah SAW datang dianiaya daripada sudut itu. Bahkan sampai sekarang masih lagi berlaku. Jadi dengan sebab itu kita kata perbincangan utama surah ni dia berkaitan tajuk tersebut, dan itulah pada penghujung ayat yang kita bacakan itu ayat 176 juga membincangkan berkenaan dengan tajuk yang sama, itu berkenaan dengan tajuk pembahagian harta di antara ahli keluarga setelah kematian seorang itu. Baik. Jadi bila kita bincang tu kita mula kita ambil asbabun nuzul ayat kan. Kita bincangkan berkenaan dengan kisah beberapa orang sahabat Nabi SAW macam Umar bin Khattab anhu, yang mana dia rasa terkilan tak bertanya Rasulullah SAW berkenaan dengan satu perkara. Ustaz dengar suara saya? Tak dengar. Sorry. Silap. Nak kena pakai headphone kot. Sekejap. Tak dengar. Tak dengar. Sekejap. Saya rasa masalah ni masalah apa? Dia macam itulah masalah dia kalau tak dengar tu. Maksud dia setting dia pelik sikit. Hello, Assalamualaikum. Dengar cuba. Assalamualaikum. Boleh dengar Ustaz? Boleh dengar. Okey. Okey, baik Ustaz. Gila. Okey sini. Baik. Okey, dengar sambung. Jadi macam kita terang itu dalam ayat yang kita bincangkan, kita ambil berkenaan dengan bahagian dia punya sebab turun ayat, dan bahagian berkenaan dengan lafaz-lafaz yang datang berkenaan dengan tajuk ni. Kita ambil pada sebahagian dia dan kita berhenti pada sampai tentang kisah yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia rasa terkilan tak tanya Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW dah jawab kepada Umar. Kan? Okay. Dia kata Nabi kata yakfika ayatus saif. Umar lindung kau ayatus saif. Ayat saif. Jadi bila datang persoalan tersebut, ini sepatutnya ayat ini bincangkan. Cuma kita dah terangkan itu sikit. Kita kata bahawa kalalah ni orang yang mewarisi harta dia dalam keadaan itu adik-beradik saja. Mana orang yang tepi, yang atas dan bawah itu bapa dan juga anak tidak ada. Tidak ada anak, tidak ada bapa. Mak, kalau mak ada dia tak ganggu. Mak ada tak ganggu. Tapi cuma kalau dia kata bapa tak ada, kemudian tak ada anak.
Nescaya pewarisan harta tu akan jadi macam mana ayat yang kita bincangkan. Dia dua. Kita kata pecahan dia dua. Satu adik-beradik yang sebapa yang akan yang dalam ayat kita bincangkan ni 176, dan satu lagi adalah ayat 12 surah An-Nisa yang datang berkenaan dengan tajuk apa adik-beradik yang seibu, lain bapa. Jadi ni satu bapa, tak kira mak sama ke bapa lain ke, tak kisah. Mak sama ke tak sama, tak kisah kandung atau tidak. Yang pentingnya bapa dia satu dan ini hukum dia. Yang satu lagi ayat 12 tu yang apa mak dia berlainan, mak dia sama, bapa dia berlainan. Ayat ke-12 surah An-Nisa. Kita ada bahagian khas. Ini adalah bahagian khas berkenaan dengan orang yang mati tinggalkan adik-beradik yang sebapa. Sebapa lain ibu tak kisah, sama ibu tak kisah, yang penting bapa dia sama. Baik. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, dzikrul kalami ala ma'naha wa billahi musta'an wa alaihi tiklan. Sebutan tentang perbincangan, dia kata-kata tentang ke atas maknanya, makna ayat ini ayat 176, dan dengan Allah Taala saja diminta pertolongan dan padanya kita bertawakal. Okey. Qauluhu ta'ala, firman Allah Taala, kata Ibn Katsir, firman Allah Taala, ini mru'un halaka, jika seorang itu halaka mati, ai mata, binasa, ini mati. Allah Ta'ala firman Ta'ala Al-Quran surah Qasas ayat ke-88, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua benda akan binasa kecuali dia, wajahnya sahaja. Ai kullu syai'in yafna wa la yabqa illa Allah azza wa jalla. Semua benda akan fana, binasa dan tak akan kekal kecuali Allah azza wa jalla sahaja. Kama qala, macam mana firmankan dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atasnya itu bumi tu, di atas bumi atau langit, yang tak kisahlah daripada alam semesta ni, atau para malaikat pun, fan, pasti binasa, kan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan. Ya, maksudnya semua akan binasa kecuali Allah Taala sahaja. Okey. Wa qauluhu, dan bila jika seorang tu mati, wa qauluhu firman Allah Taala lepas tu, laisa lahu walad, tiada untuk dia anak. Dia binasa, dia mati, tidak ada untuk dia anak. Okey. Dia kata tamassaka bihi man dhahaba ila annahu laisa min syartil kalati intifa'il walid. Ini berpegang dengan ayat ni, sesiapa yang berpendapat bahawa tiada syarat kalalah ni tiada bapa. Bal yakfi min wujudil kalati intifa'il walad, bahkan madai pada wujudnya kalalah ni dengan tiadanya anak. Dan wahwa riwayatun an Umar bin Khattab, dan ini satu riwayat daripada Umar bin Khattab. Maksud dia kalau tak ada bapa, tak kisah ada ke tak ada, yang penting tak ada anak. Dan sebenarnya kalau ikutkan kepada bapa, bila bapa ada, adik-beradik itu sebenarnya dia bukan masalah tak mewarisi, dia mewarisi, cuma dia terhalang. Dengan adanya bapa, dia tak boleh dapat harta. Bila ada si mati, ada bapa, maka adik-beradik dia seorang pun tak boleh masuk menjadi pewaris. Walaupun ikut pecahan, Allah Ta'ala ada pecahan untuk mereka. Allah Ta'ala ada pecahan untuk mereka. Tapi mereka tak dapat apa sebab mereka tersekat dengan bapa. Maksud dia ini yang kita kata masalah hijab. Dia bukan waris, dia bukan terkeluar dari warisan. Dia memang waris, cuma tak boleh mewarisi sebab terhalang oleh bapa. Okey. Dia kata rawah Ibnu Jaririn anhu bi isnadin sahih ilaihi. Dia kata diriwayatkan pendapat ni oleh Ibnu Jarir daripada Umar bin Khattab dengan sanad yang sahih kepada Umar. Walakin alladhi raja'a ilaihi huwa qaulu jumhur. Tapi yang dirujuk kepadanya, kepada dalam tajuk kadalah ni adalah pendapat jumhur. Wa qada'us Siddiq, dan juga keputusan As-Siddiq radhiyallahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keputusan beliau bila dihadapkan dengan masalah ini. Annahum la walada lahu wala walidun. Orang yang tiada wala walidah, orang yang tiada anak baginya, tiada bapa. Tiada bapa. Kalau mak ada masih lagi tajuk ni berjalan. Pewarisan harta yang kita sebut ni berjalan. Kalau bapa tak ada, maka memang adik-beradik akan masuk macam kita bincangkan.
Tapi anak tak ada, lagi. Kalau dia kata anak ada, adik-beradik tak boleh. Dia jadi dua sudut lah. Bapa boleh kena tak ada, anak kena tak ada. Wa yadullu ala dzalika qauluhu, dan menunjukkan kepada itu firman Allah Taala, walahu ukhtun. Mana orang tak ada anak tapi dia ada saudari perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka untuk saudari perempuan dia separuh apa ditinggalkan. Walau kana ma'aha abun lam tarith syai'a. Dan jika ada bersama si kakak tu atau si saudara perempuan dia, adik perempuan dia ke kakak perempuan dia ke seorang, maka kalau ada bersama dengan dia bapa, dia tak merisi satu benda pun. Betul. Li'annahu yahjubuha bil ijma', kerana si bapa tu, ayah tu, si mati akan menghijab adik-beradik perempuan dia, saudara perempuan dia secara ijma'. Ini kesepakatan kalau bapa ada adik-beradik perempuan ke adik-beradik lelaki ke kepada si mati tidak boleh dapat harta langsung. Fadalla ala annahu man la walada lahu binasil Quran. Maka menunjukkan kepada itu bahawa siapa yang tiada anak baginya, itu yang perkalalah tadi, tiada siapa anak baginya dengan nas Quran, wala walida binasin inda ta'ammuli aidha. Dia juga dia kata adalah dan mesti tak ada bapa juga. Tak ada anak, tak ada bapa. Ketika dengan nas diperhatikan juga. Bila kita perhatikan balik macam tu. Ikut nas pun macam tu. Sebab memang Allah ceritakan bahawa orang tu mati tiada anak, tapi ada kakak atau adik perempuan lah, saudara perempuan. Untuk saudara perempuan dia separuh apa yang ditinggalkan. Okey. Itu yang kita sebut. Dia makan macam anak perempuan kita. Kalau perempuan kita seorang pun akan dapat macam tu. Tapi sekarang ni bila tak ada anak, maka saudara perempuan kita akan masuk dapat harta kita macam anak kita. Macam anak kita, terutama yang sebelah bapa. Yang sebapa, tapi tak kisah lain ibu ke sama ibu, tak kisah. Tapi kalau si ibu, dia tak akan makan macam ni. Okay? Dia kata, li'anal ukhta. Dia kata kerana saudari perempuan, la yufradu laha nisbi al-walidi. Kerana saudari perempuan tak difardukan untuk dia, tak ditetapkan untuk dia, separuh bersama-sama dengan si bapa. Kalau bapa ada, bapa si mati ada, maknanya saudari perempuan tak masuk. Bal laisa laha mirathu bi kulliyati, bahkan tiada untuk dia pewarisan harta secara keseluruhan. Tak boleh dapat apa langsung. Okay. Walaupun dia ikut kepada nas, dia patut dapat setengah, tapi oleh bapa ada, dia akan terhijab. Tak boleh masuk. Ijma'. Tak ada siapa pun di kalangan para sahabat yang mengatakan sebaliknya. Tak ada, kalau bapa ada, adik-beradik dapat harta. Tak pernah ada. Tak pernah ada. Okay. Dan kita bila kita nak fahamkan nas, kita tengok kepada kefahaman para sahabat. Bila para sahabat ijma', tidak ada pendapat ketiga patut timbul. Tidak ada pendapat ketiga patut timbul. Sebab dari ijma' para sahabat, ia adalah hukum yang dilaksanakan oleh mereka selepas daripada Nabi tiada. Dan bahkan Nabi tunjukkan macam tu kepada mereka, dan itu mereka faham. Okay. Rawal Imam Ahmadu an Zaid bin Sabitin, daripada Imam Ahmad daripada Zaid bin Sabit. Annahu su'ila an zaujin wa ukhtin li abin wa ummin. Dia kata bahawa dia Zaid bin Sabit ditanya mengenai orang tu mati, ada seorang suami, saudari perempuan, sebapa dan juga seibu. Maka dia kata fa'ata zaujah an-nisfa wal ukhta nisfa. Maka dia berikan suami separuh dan saudari perempuan separuh. Fakul lima fi dzalika. Lalu dikatakan tentang perkara itu, macam dia pasal dia tinggalkan benar dia dikatakan masa dia dapatkan. Mana maksudnya dia bagi saudari kandung tu dia abin ummin, maksudnya saudari si ibu sebapa dengan si mati, dia dapat separuh, suami dapat separuh. Maka dikatakan pada perkara itu, faqala hadartu Rasulullah SAW qada bidzalika. Dia kata aku hadir, Rasulullah SAW memutuskan dengan itu. Mana Rasulullah SAW, aku hadir, Rasulullah putuskan macam tu. Mana orang tu mati tinggalkan seorang suami, seorang kakak ataupun saudari perempuan lah, kira adik ataupun kakak seorang. Jadi yang suami dapat separuh, yang saudari perempuan dapat separuh juga. Sekandung kandung. Kalau saudari perempuan ni seibu, bukan sebapa maka dia akan dapat 1/6 sahaja. Dia tak boleh dapat separuh. Sebab pada adik-beradik seibu kita, macam ayat ke-12 surah An-Nisa, dia tidak ada beza lelaki perempuan. Sentiasa dia punya pecahan dia adalah kalau seorang 1/6, kalau ramai 2 dan ke atas maka 1/3. Dia tak ada macam ni. Macam ini makan macam anak kita.
Anak perempuan kita kalau dia kata ada seorang, dia akan dapat separuh harta. Tapi sekarang ni bila anak perempuan anak tak ada, maka adik-adik perempuan kita akan masuk macam tu. Dia macam anak perempuan kita makan. Okey. Dia kata tafarrada bihi Ahmadu min hadzal wajhi. Bersendirian Imam Ahmad meriwayatkan daripada sudut daripada wajah ini, daripada bentuk lafaz ini. Ini yang dapat Imam Ahmad bersendirian diriwayatkan daripada lafaz ini. Sekejap. Bawah. Dia kata Imam Ahmad dan Abu Bakar bin Abi Maryam. Tapi dia Abu Bakar bin Maryam ni dia ukhtilita. Ini dia asalnya dipercayai tapi dia hujung hayat dia dah dia campur aduk. Namun dia punya perawi dia lain rijal siqah lah. Disebut oleh Imam Suyuti daripada musnad saja dan beliau berkata sanad dia elok. Okey. Alhamdulillah, tapi itu yang diputuskan sebenarnya. Mana suami dengan adik perempuan dia akan dapat macam tu. Okey. Okey, dia kata waqad naqala Ibnu Jaririn wa ghairuhu an Ibn Abbasin. Dia menukilkan Ibnu Jarir At-Tabari dan juga selain beliau an Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa bin Zubair, Allah bin Zubair dua orang, annahuma kana yaqulani fil mayyiti taraka bintan wa ukhtan. Bahawa mereka berdua dahulu mengatakan mengenai mayat, mayat mati yang meninggalkan seorang perempuan, seorang saudari perempuan. Innahu la syai'a lil ukht liqaulihi ta'ala, ini tiada dia kata tiada untuk saudari perempuan sesuatu pun kerana firman Allah Taala ini mur'un halaka laysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang itu mati tiada baginya anak dan dia ada seorang saudari perempuan, maka untuk dia separuh apa ditinggalkan. Qala mereka berdua berkata fa idza taraka bintan faqad taraka walada. Bila ditinggalkan anak perempuan dia tinggalkan anak lah. Fala syai'a li ukhti. Ya, maka tiada apa-apa untuk saudari perempuan. Namun wa khalafahum al-jumhur. Jumhur para sahabat menyanggahi dua sahabat ni. Ya. Zaid bin Sabit terutamanya lah yang kita faham bahawa Zaid bin Sabit ni Nabi kata afdalukum Zaid. Orang paling tahu faraid kamu adalah Zaid. Jadi dia kata telah menyanggahi mereka berdua, Allah bin Abbas dan Allah bin Zubair, jumhur para sahabat. Faqalu, mereka berkata fi hadhil mas'alati, dalam masalah ni lil binti nisfa al fardi. Dia kata untuk anak perempuan tu separuh dengan fardu. Namun walil ukhti bi an-nisfu lil akhar bit ta'sib. Namun begitu untuk saudari perempuan si mati separuh yang lagi baki dengan asabah. Dia satu sifat untuk adik-beradik perempuan kita yang kandung, dia akan makan macam mana anak lelaki. Bila tak ada orang lelaki langsung, dia akan jadi macam lelaki, makan apa habis. Okey. Bidalil ghairi hadil ayati, dengan dalil ayat yang lain. Okey. Dia kata ada dalil lain, ayat lain menerangkan tentang hadis tentang adik-beradik perempuan kita yang kandung, dia akan makan harta kita secara asabah sekiranya tidak ada seorang pun lelaki dalam waris. Tidak ada lelaki dalam waris selain suami lah. Dia maka si kakak ni atau si adik perempuan ni akan dapat apa baki. Dia akan makan secara asabah. Okey. Wa hadhihi, dia kata nasat anna yufrida laha fi hadhihi surati wa amma warisatuha bit ta'sib. Dia kata ini dia kata wa hadhihi nasat an yufrida laha fi hadhihi surati. Dan ini nas ayat ni nas untuk memfardukan untuk dia dalam bentuk ini. Adapun warisan dia dengan asabah. Dia nampak macam dia dapat separuh tapi sebenarnya dia dapat secara asabah dia kata. Pewarisan dia adalah secara asabah. Dia kata dia kata fali okey, adapun pewarisan secara asabah. Okey, betul tu masalah gambar. Tapi pewarisan ni secara asabah adalah falima rawahul Bukhari an Aswad. Dia kerana apa dia kali Bukhari daripada Aswad. Qala, beliau berkata qada fina Muadz bin Jabal, telah memutuskan kepada kami Muadz bin Jabal ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW, an-nisfu lil binti wa nisfu lil ukhti, separuh untuk adik-beradik anak perempuan, separuh untuk adik-beradik perempuan yang seorang.
Itu lagi putuskan pada zaman Rasulullah SAW lagi. Ya. Fi Sahih Bukhari aidan, Sahih Bukhari juga, an Huzail bin Syarahbil, daripada Huzail bin Syarahbil qala, beliau berkata, su'ila Abu Musa al-Asy'ari an ibnatin wa ibnati ibn wa ukhtin. Dia kata ditanya Abu Musa al-Asy'ari mengenai anak perempuan dan juga cucu anak perempuan dan anak lelaki, ini cucu perempuan lah, wa ukhtin, dan juga seorang saudari perempuan. Maksudnya orang mati tinggalkan anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang, saudari perempuan seorang. Faqala, maka dia kata, lil ibnati an-nis, untuk anak perempuan tu separuh, walil ukhti an-nis, untuk saudari perempuan tu separuh, dia kata. Ini mula dijawab wa'ti ibn Mas'ud fasayutabi'uni. Abu Musa jawab macam tu, kemudian dia kata pergi jumpa Ibn Mas'ud, nanti dia akan betulkan aku. Kalau aku salah, nanti dia betulkan. Fasu'ila Ibn Mas'udin wa akhbara biqauli Abu Musa. Okey. Lalu dia tanyakan kepada Ibn Mas'ud dan diberitahu Ibn Mas'ud tentang kata-kata Abu Musa al-Asy'ari. Apa yang Musa al-Asy'ari jawab. Faqala, maka berkata Ibn Mas'ud, laqad dalaltu idzan wa ma ana binal muhtadin. Dia kata kalaulah macam tu dijawab, dia kata kalau macam tu aku ni termasuk aku telah tersesat dan bukanlah aku dengan orang mendapat hidayah. Aqdi fiha bima qada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan putuskan padanya dengan apa diputuskan oleh Nabi SAW. Lil binti nis, untuk anak perempuan tu separuh. Macam ni yang Allah Ta'ala berikan dalam ayat 11 surah An-Nisa. Okay. Walil bintil ibn, untuk cucu perempuan tu 1/6 as-sudus. Wa takmilatus sulusain, ni takmilatan li sulusain. Takmilatus sulusain, mencukupkan 2/3. Pasal anak cucu perempuan tu akan temankan mak saudara dia, itu anak perempuan si mati, bagi cukupkan 2/3. Kan setengah campur 1/6 jadi 2/3. Okey. Untuk cukupkan jumlah bahagian pecahan wanita yang patut dapat dalam keluarga berkenaan. Okey. Kemudian wa ma baqiya falil ukht, dan apa masih baki untuk saudari perempuan. Ini 1/3 dapat saudari perempuan. Fa atayna Aba Musa fa akhbarnahu biqauli Ibn Mas'udin. Lalu kami datang pada Abu Musa Asy'ari dan kami beritahu dia tentang kata-kata Ibn Mas'ud. Faqala, dia kata, maka berkatalah Abu Musa Asy'ari, la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Jangan tanya kepada aku, jangan tanyakan aku selama mana pendeta ni masih ada di tengah kamu. Al-habru gelaran untuk orang yang alim kitab pada Yahudi, pendeta lah. Tapi ini gelaran yang dikatakan oleh Abu Musa tentang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So dia back off daripada beri fatwa. Dia kata kalau selagi Abu Musa Ibn Mas'ud ada, maka jangan tanya kepada aku. Dia kata. Pembetulan dibuatlah. Pembetulan dibuat. So balik pada asal, kadang-kadang benda ni tak dihadiri oleh beliau. Mana Abu Musa al-Asy'ari tak hadir. Sedangkan Ibn Mas'ud mungkin hadir ketika Nabi putuskan hukum. Sebab tu dia kata aku putuskan macam diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu anak dapat separuh macam Quran kata. Lepas tu 1/6 bagikan dekat cucu sebab mencukupkan 2/3. Kemudian 1/3 baki untuk saudari perempuan. Okey, baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dan dia itu si mati tu sendiri, kalau dia hidup tapi yang mati tu adalah saudari perempuan dia, dan bersorangan macam tu juga, dia mewarisinya jika tidak ada untuknya untuk saudari perempuan dia sebarang anak. Wal akhu, dan saudara lelaki yarithu jami' amalaha, jami' amaliha. Saudara lelaki pada si mati akan mewarisi semua harta dia, harta wanita tadi. Idza matat kalalatan, jika dia mati secara bersendirian. Sama kalau yang mati itu lelaki pun, seorang lelaki dia akan warisi macam tu juga. Mereka dua adik lelaki, seorang mati, seorang hidup. So yang hidup ni akan warisi semua sekali. Kalau tak ada, sebarang waris yang lain. Okey. Walaisa laha walad, tiada untuknya sebarang anak. Ai wala walida, dan tiada apa-apa. Li'annahu law kana laha walidun lam yarisul akhu syai'a. Lam yarisul akhu syai'a. Dia kata kerana sekiranya jika ada untuk si mati ni, perempuan yang mati ni, ada bapa, tidak mewarisi si saudara lelaki tadi sesuatu benda pun. Fa in farad, dia kata fa in furida anna ma'ahu man lahu fardun
surifa ilaihi farduhu. Dia kata dikatakanlah diandaikan bahawa bersama-sama dengan si saudara lelaki tersebut, mana yang mati perempuan, si saudara lelaki tu patut warisi semua, tapi ada bersama-sama dengan dia man lahu fard, siapa yang ada fardu. Contoh macam dia kata surifa ilaihi farduhu, akan dialih kepada orang berkenaan fardunya, kazaujin, seperti suami, dia akan dapat 1/2 kalau si mati tak ada anak kan, dia 1/2. Wa akhi min atau saudara ibu yang 1/6. Kira ukhtun ke akhun ke, dia akan dapat 1/6. Wa surifal baqi ilal akh, dan akan dialihkan baki lepas orang fardu dapat kepada si saudara lelaki. Lima asbata fi sahihain, kena apa sabit dalam sahihain dalam Bukhari Muslim, an Ibnu Abbasin, dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW bersabda, alhikul faraidha bi ahliha, susulkanlah fardu-fardu itu kepada orang-orangnya. Fama abqat lil faraidi fa li aula rajulin dzakarin, maka apa-apa yang masih tinggal bagi fardu-fardu tadi, baki daripada fardu-fardu diambil, tinggal baki lagi. Fali aula rajulin dzakari, maka untuk lelaki orang lelaki waris lelaki yang paling utama. Yang paling utama tu start mula-mula sekali dengan anak, bapa, kemudian balik kepada adik-beradik, kalau tu pak saudara, tu sepupu dan sebagainya. Dia cuma ada pecahan dia berdasar kepada pembahagian kita panggil kedudukan. Tapi yang paling utama mula-mula sekali anak lah. Kemudian barulah adik-beradik, kan, bapa kemudian adik-beradik, kemudian barulah anak saudara, kemudian pak saudara, kemudian sepupu, and so on. Itu cara pembahagian dia. Okey. So ini orang-orang yang tak makan. Pasal lelaki daripada keluarga seorang yang mati tu, kalau yang lelaki ni yang mewarisi secara fardu sebenarnya hanya ada bapa boleh fardu, boleh asabah, kemudian datuk, kemudian suami dan kemudian adik-beradik yang seibu. Itu 4 dia yang ada fardu. Yang lain dari itu lelaki semua makan apa lebih. Lelaki lain daripada 4 tadi, bapa, datuk, kemudian bapa, datuk, suami, adik-beradik seibu. Ini 4 lelaki yang daripada 10, 4 lelaki ni yang yang mewarisi secara fardu. Ada pecahan khas diberikan. Tapi kalau yang lain dari itu semua lelaki yang lain, tidak ada pecahan khas, bahkan diberi apa lebih daripada orang fardu ambil, tinggal baki untuk dia. Itu beza, perbezaan, kita faham. Okey, wa qawluhu fil atal, lepas tu fa in kana snataini, jika sekiranya adik-beradik perempuan tu 2 orang, saudara perempuan dia 2 orang, falahuma sulusani mimma tarak, maka untuk mereka berdua 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Okey. Ai maksud dia fa in kana liman yamutu kalalatan ukhtan, dia kata maka jika sekiranya bagi orang yang mati secara kalalah, ini tak ada bapa, tak ada anak tu, dia ada 2 orang adik-beradik, faridalahuma sulusan, difardu untuk mereka berdua 2/3. Kaza wa kaza ma zada al ukhtaini fi hukmihima, demikian juga apa yang lebih di atas 2 saudari perempuan pada hukum mereka berdua jugalah, macam 4 ke 8 ke berapa ramai adik-beradik perempuan dia ada, banyak tu dia akan agihkan 2/3 pada mereka. Wa min hahuna, daripada sini akhadhal jama'atu dia kata okey, dia kata wa min hahuna, daripada sini dia kata akhadhal jama'atu, telah mengambil sekumpulan ni para ulama, hukmul bintain, hukum 2 anak perempuan ni, kama ustufida hukmul akhawati minal banat, hukum 2 anak perempuan tu macam mana didapati faedah hukum adik-beradik perempuan di kalangan anak perempuan, hukmul akhawat minal banat. Okey. Pasal dia dalam ayat ke-12 datang fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahumas thulusani falahumas thulusa ma tarak. Itu ayat ke-2, ayat ke-11. Ayat ke-11 surah Nisa.
Dari sini mengambil jamaah sekumpulan para ulama hukum dua anak perempuan ni sebagaimana di faedah hukum adik-beradik di kalangan anak. Kalau adik-beradik ada tapi di kalangan anak-anak perempuan tu. Anak perempuan ramai hukum sama juga. Okay, macam dia ambil faedah daripada hukum akhwat daripada banat. Mana adik-beradik yang ramai di kalangan anak-anak perempuan yang kita ada. Anak perempuan kita ramai maka semua kongsi 2/3. Pasal dia sebut di situ fauqas nataini. Dekat sini semua sebut kalau dua dia, tapi hukum asal dia sama macam hukum anak. Macam kita katakan dia 3 empat yang makan macam ni. Bila ramai bila seorang 1/2, bila ramai 2/3. Anak perempuan kita. Kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Cucu perempuan kita dan anak lelaki. Kalau seorang 1/2. Kalau ramai 2/3. Kalau itu juga adik-beradik kita yang kandung, yang perempuan, yang satu bapa, satu mak, dia pun makan separuh kalau sekiranya seorang. Dan dapat panggil 2/3 bila ramai. Demikian juga adik-beradik kita yang sebapa lain ibu. Dapat 1/2 bila seorang dan juga akan dapat 2/3 kalau ramai. Ini hukum yang empat ni dia kongsi. Cuma bila ada anak, dia lah lebih utama daripada cucu. Cucu ada lebih utama daripada adik-beradik untuk dapat habuan berkenaan. Untuk habuan separuh dan 2/3 tu, mereka ni ikut tertib tadi. Anak, cucu, adik kandung, adik-beradik sebapa. Okey. Baik. Fi qaulihi pada firman Allah Taala fa in kunna nisaan. Jika mereka ni anak-anak kamu tu adalah semua perempuan. Fauqas nataini lebih daripada 2 orang. Falahunna thulutsa ma tarak. Maka untuk mereka 2/3 apa ditinggalkan oleh si mati. Okey. Wa qauluhu ta'ala firman kalimat tu wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Okey. Dan jika mereka itu adik-beradik yang tinggal, orang tu mati, adik-beradik tinggal. Dia adik-beradik ikhwatan. Adik-beradik. Rijalan wa nisaa, laki dan wanita, campur laki dan wanita semua ada. Falidzakari mithlu hadzil unthayaini, maka untuk si lelaki, untuk yang lelaki seumpama habuan 2 orang perempuan. Unthayain. Maksudnya kalau dia kata kalau dia 2 orang, okey, satu perempuan, 2 lelaki lah. Mana adik-beradik kita yang perempuan dapat 1, yang lelaki dapat 2. Dia bagi 3, macam tu. Kalau lelaki tu 2, perempuan 1. So 2, 1, 5 lah. So all the belonging yang ada tu akan dibagi 5. Yang perempuan dapat 1, yang lelaki dapat 2 seorang. Kalau lelaki ramai, 5 orang, perempuan seorang. Atau perempuan 2. Okey, perempuan 2. Yang lelaki akan dapat 2, perempuan akan dapat 1. So akan kena bagi 12. Harta kena bagi 12, perempuan 1, lelaki 2. Macam tu cara dia. Mana habuan dia macam wanita tadi mesti kurang 1 kali ganda daripada lelaki. Mana lelaki 2 kali ganda daripada perempuan. Okey Ini macam-macam sebiji anak kita. Macam anak kita pun ayat ke-11 datang untuk anak kita dan Allah kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan memperpesan pada anak-anak kalian untuk yang lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Seorang lelaki seperti umpama habuan 2 orang perempuan. Hadha hukumul asabati minal banin wal banin wal ikhwah. Dan ini dikata adalah hukum asabah, golongan asabah di kalangan anak-anak lelaki, anak-anak lelaki daripada anak lelaki, ini cucu lelaki dan anak lelaki lah. Wal ikhwah dan juga adik-beradik. Kecuali adik-beradik perempuan, adik-beradik yang seibu je. Adik-beradik seibu. Adik-beradik sebapa, semua macam ni cara makan dia. Idza ijtama'a dzukuruhum wa inathuhum. Bila berhimpun lelaki mereka dan perempuan mereka. U'tiyadz zakaru minhum mislu hadzil unthayaini, diberikan yang lelaki di kalangan mereka seumpama habuan 2 orang perempuan. Okey, qauluhu Allah Taala menyatakan lepas tu yubayyinullahu lakum, Allah Taala menjelaskan kepada kalian. Ai yufridu lakum faraidahu, Allah Taala memfardukan untuk kalian kefarduannya, ketetapan-ketetapannya. Wa yahudda lakum hududahu, dan Allah Taala bataskan untuk kalian batasannya. Wa yuwaddihu lakum syara'inahu, dan Allah Taala jelaskan kepada kalian syariat-syariatnya. Ini penjelasan Allah Taala. Lepas tu bila kita baca macam ni, kita sedih bila ada ramai lagi orang yang tak nak ikut kaedah pembahagian yang Allah Taala berikan. Sibuk nak bagi cara kononnya adil lebih lah, cara sama rata lah.
Cara apa? Hibah wasiat. Yang banyak orang berniaga tajuk ni. Yang saya nak tegur sangat-sangat. Tak sepatutnya dibuat benda-benda berkenaan. Kita betul, kita akan ada perasaan macam nak jaga anak-anak kita lepas kita tiada. Tapi Allah Ta'ala lebih menjaga banding kita. Sebab Allah Ta'ala dah berikan satu keputusan, sepatutnya kita sami'na wa ta'na. Ini Allah Ta'ala pesan. Tapi masa ada orang kata, apa dah salahnya kalau kita bagi sama rata? Allah Ta'ala lebih tahu ke awak lebih tahu? Ini benda yang sangat-sangat gagal lah bila bab iman. Ini masalah dia. Orang manusia ni sentiasa merasakan dia lebih pandai berbanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dah berikan pesanan. Ni Allah Ta'ala pesan kepada kita. Macam kita ulangkan daripada mula kita bincangkan dulu tajuk ni, tentang tajuk apa, tajuk faraid ni. Dia satu-satunya hukum yang Allah Ta'ala perincikan pembahagian dia berbanding dengan hukum-hukum yang lain. Dalam bab hukum yang lain, kita kata apa, macam solat, Allah Ta'ala kata aqimus solat. Tapi bila nak dirikan solat, kita tak disuruh untuk buat sendiri, bahkan kena ikut Rasulullah SAW punya penjelasan. Dan Quran sendiri tak jelaskan kepada kita secara terperinci berkenaan dengan bagaimanakah sebenarnya kita panggil apa, bagaimana sebenarnya dia punya cara solat, cara bayar zakat dan sebagainya kan, jumlah harta zakat tak diterangkan. Faraid adalah sesuatunya yang datang daripada Allah Ta'ala, penjelasan dia, tapi masih lagi manusia tidak mahu ikut. Semua rasa masih pandai, makin pandai. Dia lupa rezeki dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak sikitkan rezeki, kita letakkan untuk anak kita, semua harta kita sekalipun, kalau nak habiskan, Allah Ta'ala habiskan. Jadikan dia miskin berapa ganda, dia berapa ganda. Sebab tu kena jaga-jaga bab ni. Sebab ini bab akidah. Ini bab akidah sebenarnya. Perkara yang kita dapati banyak orang macam ambil indah tak indah. Sebab rasakan bahawa dia lagi pandai lah, sekian sebagainya, buat syarikat untuk kononnya hibah wasiat. Kita hibahkan harta kita pada syarikat tersebut, syarikat berkenaan akan uruskan harta kita seperti mana yang dikehendaki oleh kita, dan kemudian kita happy lah dalam kubur sebab dah berjaya harta kita dibagi sedemikian. Dan syarikat berkenaan biasa akan ambil 50%. Kalau amanah raya dia akan ambil 30% harta. Sebab tu kalau benda macam ni tak perlu pergi kepada peguam dan sebagainya sepatutnya lah. Tapi kalau kata berlaku juga tuntutan dan sebagainya, dan merugikan semua pihak. Yang dapat peluang kat sini penunggang agama lah. Siapa nak gunakan benda berkenaan. Sebenarnya kalau kita ikutkan, kita boleh je buat benda berkenaan tanpa sebarang bayaran. Boleh je. Urusan tadi kan. Cuma kita kata bagi tak perlu ambil 30%, 15%, tak perlu ambil pun harta orang. So, ini harta waris berkenaan. Kenapa kita nak curi? Kita seolah macam orang tu bodoh, kita bukan ajar dia. Kita perbodohkan lagi. Kita ambil harta dia. Ini benda yang sangat-sangat sedih zaman sekarang ni. Berlaku orang tinggalkan perintah Allah Ta'ala, sibuk dengan cara masing-masing. Dan dia dah sangkakan bahawa dengan cara tersebut dia telah secure untuk diri dia, untuk anak-anak dia, untuk cucu dia, apa yang Allah Ta'ala tak boleh nak jaga. Sedangkan rezeki yang dapat pada anak kita, pada diri kita, semua rezeki Allah Ta'ala yang agihkan. Bayangkan macam mana rosaknya akidah kita sebab kita ada pegangan sedemikian. Okay? Baik. Wa qauluhu ta'ala firman lepas tu, antadillu, daripada kalian tersesat. Bahawa kalian tersesat. Maksudnya Allah Ta'ala beri penjelasan pada kalian, Allah Ta'ala jelaskan kepada kalian supaya kalian tidak tersesat. Ai li alla tadillu anil haqqi ba'dal bayan, supaya kalian tak tersesat daripada kebenaran sesudah penjelasan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala terhadap sesuatu amat-amat mengetahui. Allah Ta'ala bagi tahu, dia sangat tahu. Tapi kita masih lagi tidak mahu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tak ada orang kata ikhtiar, bukan ikhtiar pun. So Allah Ta'ala bagi pecahan tadi, dia bukan tak tahu apa yang patut, apa yang tidak. Tapi banyak orang tak boleh nak terima benda macam ni. Masih lagi rasa dia pandai. Wallahu a'lam kan. Baik. Ai huwa alimun bi awaqibil umur. Dia Allah Ta'ala mengetahui tentang akibat-akibat segala urusan. Mana bila agih macam ni, apa jadi sepatutnya. Serta wa masalihiha, dan masalah-masalah akan segala perkara. Wa ma fiha min khair wa ibadihi, apa padanya ada kebaikan untuk sekalian hambanya. Wa ma yastahiquhu kullu wahidin min al-qarabati bihasbi qurbihi min al-mutawaffa. Dan apa yang dilayakkan ia setiap seorang daripada kaum kerabat. Kaum kerabat bagi seorang yang mati tu mengikut keakraban dia, kehampiran dia, hampirnya dia daripada si mati. Mana berapa jarak dia dengan si mati. Itulah jarak sebenarnya Allah Ta'ala aturkan. Waqad rawa al-Bazzaru an Abi Ubaidah
ibnu Hudzaifah an abihi. Dia kata tengah meriwayatkan Al-Bazzar daripada Abu Ubaidah bin Hudzaifah bin Yaman, daripada bapa dia Hudzaifah bin Yaman. Dia kata qala, beliau berkata nazalatil kalalatu 'alan nabi wa huwa fi masirin lahu. Telah turun ayat kalalah ni ke atas Nabi SAW sedang baginda atau ketika baginda dalam perjalanan baginda SAW. Fawaqafa Nabi SAW wa idha huwa bi Hudzaifah. Lalu telah berhenti Nabi SAW, tiba-tiba baginda bersama dengan Hudzaifah. Okey, perawi hadis ni. Wa idha ra'a sunaqati Hudzaifah, dia kata inda mu'tazarin Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata kepala unta Hudzaifah ni pada bahagian dia kata bahagian mu'tazar sekejap. Mu'tazar kalau tak silap ini kain. Baik bahan kain sekejap. Mu'tazar. Dia kata sekejap. Dia kata Mu'tazar. Kain ni kat badan lah. Sekejap. Fa'il i'tizara mu'tazir. Mu'tazar. Kain ikatan bagi bawah badan Nabi lah. Dia kata azar. Okey. Mu'tazar. Okey, dia kata tiba-tiba dia kata apa kepala unta Hudzaifah tu di sisi kain Nabi SAW. Falaqaha iya kan. Lalu Nabi pun hulurkanlah di mana dia biarkan dia. Dia kata iya. Fa nazara Hudzaifah fa idza Umar. Okey. Okey. Dia kata wa idza naqatu Hudzaifah 'inda mu'tazir Nabi sallallahu falaqaha iya. Wa nazara Hudzaifah fa idza Umar radhiyallahu anhu falaqaha iya. Jap. Falaqaha iya. Jap. Terpaksa tak kena, tapi dia istilah ni tak terpaksa pakai. Jap. Musnad Muzar. Ini dia tak ada kitab Kutub Sittah, dia gitu Musnad Al-Bazzar. Cek. Ni pasal ni dia Musnad Bazzar. Cek.
Sekejap. Dia kata kat sini, sebab nak kata, takkan nak cakap. Cek. Okay. Nak kena tengok juga. Ni pasal ni apa? Kelas terakhir untuk kita punya buku tentang tajuk. Okay. Dia kata sini, Musnad Bazzar. Kita jarang pakai sebenarnya. Dia kata tak ada, sekejap. Wa bi Huzaifah wa idza ra'sun naqati Huzaifah 'inda Mu'tazim sallam falaqaha iyah wa nazara Huzaifah fa idza Umar falaqaha iyah. Sekejap. Okey, falaqaha iyah dia kata kat sini falaqaha gitu. Ayul kil yes ta'ala. Dia kata kat sini, betul lah. Okey, dia kata kat sini dia kata tadi balik di sini. Okey, fa waqafan Nabi, maka telah berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berhenti Nabi, fa idza huwa bi Hudzaifah, bila Nabi berdiri itu tiba-tiba dia berada pada Hudzaifah. Dan dia kata dan tiba-tiba kepala unta Hudzaifah tu di bahagian pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bahagian peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaris dengan tu. Falaqaha iyah, kan, lalu apa Nabi usap ataupun pegang kat sini innaka talaqul Quran. Okey. Bertemukanlah ke kaki dia kat situ. Dekat belah maksud dia Nabi tengah berdiri atau berhenti, kemudian unta Huzaifah punya kepala dekat Nabi punya peha ataupun bahagian bawah badan. Okey, kemudian fanaz dia kata falaqaha iyah, Nabi pun inilah ni kan badan dia kepada unta tersebut macam gitu kan. Fanaz Huzaifah fa idza Umar. Lalu Huzaifah pun pandang, tiba-tiba ada Umar radhiyallahu anhu. Falaqaha iyah, dia pun sama juga kepala unta tersebut daripada peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Falamma kana fi khilafati Umar, lalu bila di khilaf pemerintahan Umar nazara Umar fil kalalati, telah melihat ataupun meneliti Umar pada tajuk kalalah. Fada'a Huzaifah fasa'alahu anha. Lalu dia telah panggil Huzaifah, dia ditanya Huzaifah Ibn Yaman mengenai tajuk kalalah. Faqala Huzaifah, tu berkata Huzaifah, laqad laqaniha Rasulullah SAW falaqaituka kama laqani. Dia kata aku telah menerimanya daripada Nabi SAW, maka aku akan sampaikan dia kepada engkau macam mana baginda sampaikan kepada aku. Wallahi inni la sadiqun, demi Allah aku adalah benar. Demi Allah aku adalah benar. Jadi dia nak ceritakan bahawa apa yang dia ceritakan ni kepada Umar, dia adalah benar. Dia okay. Wallahi la azidu ala dhalika syai'an abada, dan demi Allah aku takkan tambah di atas itu sedikit pun selama-lamanya. Thumma qala al-Bazzar, kata al-Bazzar, dia kata wa hadzal hadis la na'lamu ahadan rawahu illa Hudzaifah. Dia kata kami tak tahu hadis ini diriwayatkan oleh siapa kecuali Hudzaifah. Wala na'lamu tariqan an Hudzaifah illa an hadzal tariq. Dan kami tak tahu untuknya sebarang jalan periwayatan daripada Hudzaifah melainkan jalan ini saja. Wa kadza rawahu Ibnu Mardawih, demikian juga Ibnu Mardawih. Dan ceritakan berkenaan dengan tajuk kalalah ni tadi. Zaman Umar pernah tanya pada Hudzaifah. Hudzaifah cerita pada Umar apa yang sepatutnya. Wa rawa Ibnu Jarir an Tariq bin Syihab. Demikian Jarir bin Tariq bin Syihab qala, beliau berkata, akhadha Umar katafan wa jama'a ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala la aqdiyanna fil kalati qada'a tuhaddithu bihin nisaa fi khudurihin. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا أتمه.
Dia kata daripada Tariq, daripada Ibn Jarir Tariq, daripada Tariq bin Syihab, beliau berkata telah mengambil Umar satu peha, peha kambing ini kata, dan dia himpunkan sahabat Nabi SAW. Okay. Kemudian beliau berkata, laqdiyanna, aku pasti akan putuskan fil kalalati, dengan dalam kalalah ni, tentang kalalah ni, keputusan yang kalian akan ceritakan dengannya kepada isteri-isteri, wanita-wanita. Okay. Aku pasti putuskan tentang kalalah ni dengan satu keputusan yang kalian mesti atau patut ceritakan dengannya pada wanita yang dalam dalam kemah-kemah mereka pun, dalam sekeduk mereka pun, dalam bilik tempat mereka terasing pun kena ceritakan. Lalu tiba-tiba tengah Umar nak cerita, fa kharajat hina idzin hayyatun minal bait. Lalu keluar ketika itu seekor ular daripada rumah. Fatafarraqu, lalu orang ramai berselerak lari. Faqala law aradallahu azza wa jalla an yutimma hadzal amra la atammahu. Lalu Umar berkata, kalau Allah Taala mahukan, Allah azza wa jalla mahukan untuk sempurnakan urusan ni, pasti disempurnakan. Mana dicuba untuk cerita kat orang tapi tak sempat nak cerita, orang lari. Wa hadha isnadun sahih, sanad ni adalah sahih. Rawal Hakimu, dari Imam Hakim pula, daripada Muhammad bin Talhah bin Yazid bin Rukanah an Umar bin Khattab, daripada Muhammad bin Talhah bin Yazid bin Rukanah daripada Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, la li'an akuna sa'altu Rasulullah SAW an thalathin ahabbu ilayya min humurin na'mi. Humurin na'mi. Dia kata supaya aku boleh, supaya aku sempat bertanya Rasulullah SAW mengenai 3 perkara lebih aku sukai berbanding akan unta yang penuh saratan barangan. Okay. Saratan barangan dia kata. Okey. Maksud dia lebih aku sukai. Cuma tak cerita. Ini masalahnya semua datang tentang sebutan adanya jawapan tapi tak diceritakan. Okey. Dia kata man khalifatu ba'dahu. Man khalifatu ba'dahu, soalan dia adalah 3. Pertama, siapakah pengganti sesudah baginda? Wa an qaumin qalu nuqirru fi zakati min amwalina wa la nu'addiha ilaika ayahillu qitaluhum. Dia kata kami tentang satu kaum yang berkata kami memperakui pada zakat pada harta kami dan kami tak akan tunai kepada engkau. Mana kami setuju zakat ada tapi kita tak bayar pada engkau. Adakah halal aku perangi mereka? Wa anil kalalati, dan mengenai kalalah. Thumma qala sahih, kemudian dikatakan hadis ini oleh Hakim sahihun ala syarti syaikhain, hadis ini sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Walam yukhrijahu, namun mereka berdua tak dikeluarkan akan hadis ni. Syarat macam Bukhari Muslim tapi tak keluarkan, Bukhari Muslim tak keluarkan hadis ni. Waruya aidan Ibn Abbas. Warawa Ibn Hakim juga diriwayatkan juga Ibn Abbas qala, beliau berkata, kuntu akhirun nasi ahdan bi Umar. Aku dulu orang paling akhir sempat dengan Umar. Fa sami'tuhu yaqul. Dan aku dengar beliau berkata, dia kata sami'tuhu yaqul al-qaulu ma qultu, dan kata-kata adalah pendapat, kata-kata adalah kata-kata aku, apa yang aku katakan. Qultu wa ma qulta, dan apa yang kau cakapkan. Mana pendapat adalah pendapat aku, mana kata-kata keputusan aku. Lalu berkata Ibn Abbas, apa yang kau putuskan, apa yang kau katakan? Qala, beliau berkata, qultu al-kalalatu, kalalah itu adalah man la waladahu, siapa tiada anak baginya. Tapi ini yang kita riwayat macam yang disebutkan tadi, tak sebut bapak kan, tapi begitu sebenarnya jumhur kata bapak sekali, bukan hanya anak saja tak ada. Thumma qala, kemudian berkata Hakim, sahih ala syartihima wa lam yukhrijahu, sahih di atas syarat Bukhari Muslim namun dia tak keluarkan dia. Wa Ibn Jarir At-Tabari an Sa'id bin Musayyab anna Umar kataba fil jaddi wal kalati kitaban. Wa Umar bin Khattab telah tulis tentang datuk dan juga kalalah ni satu tulisan. Famakatha yastaghfirullah an yaqula. Lalu dia diam sebentar. Lalu dia lepas dia tulis, dia diam sebentar dan dia minta pilihan Allah Taala, istikharah Allah Taala padanya. Yaqulu, dia kata, Allahumma in alimta fihi khairan fa amdihi. Ya Allah, jika engkau tahu padanya kebaikan, maka jalankanlah ia. Hatta idza ta'ina da'a bi kitabin famuhiya. Sehinggalah bila Umar bin Khattab ditikam, dia kan tak mati terus. Dia mati lepas 3 hari. Lalu dia minta tulisan tersebut dan dipadamkan.
Walam yadri ahadun ma kataba fihi. Tak tahu siapa-siapa pun apa ditulis Umar padanya. Faqala inni kuntu katabtu fil jaddi wal kalati kitaba. Lalu dia kata, aku tertulis dalam tentang datuk dan juga tentang hukum datuk punya warisan, dan tentang kalalah ni satu tulisan. Satu tulisan Wa kuntu istakhartullaha fihi. Dan aku telah minta pilihan Allah Taala padanya. Faraitu an atrukakum ala ma kuntum alihi. Dan aku lihat bahawa aku akan biarkan kalian di atas apa kalian berada padanya. Maksudnya kan kita belajar sekarang ni tadi, itu yang apa orang ramai beramal. Umar bin Khattab dia ada fahaman lain. Tapi last kali sebelum dia mati dipadamkan tulisan tersebut. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir At-Tabari, wa qad ruwiya an Umar, diriwayatkan daripada Umar, annahu qala, bahawa dia berkata, inilah astahi an ukhalifa Abu Bakrin. Maksudnya aku telah rasa malu untuk aku menyanggahi Abu Bakar. Wa kana Abu Bakar huwa ma ada walid, dia kata wa kana Abu Bakar yaqul, dan Abu Bakar dahulu berkata, orang kalalah ni adalah huwa ma adal waladu wal walidu. Ma adal waladu wal walidu. Dia adalah apa yang selain daripada anak dan juga bapa. Tak ada bapa, tak ada anak, maka orang itulah dipanggil kalalah. Wa hadha alladhi qalahu as-siddiq alaihi jumhur sahabati wa sahabati wa tabi'ina wal a'immati. Dan ini yang dikatakan oleh Abu Bakar ni, orang yang kalalah ni tak ada bapa, tak ada anak ni, dia adalah apa yang dikatakan atau berada padanya jumhur para sahabat dan para tabi'in dan para imam fi qadimiz zaman wa hadithi, pada zaman dahulu dan terkini. Wa huwa madhhabul a'immatil arba'ati, dan dia adalah madhhab imam empat, wal fuqaha sab'ah dan fuqaha sab'ah. Tujuh para fuqaha di kalangan tabi'in. Wa qaul ulama al-amsar qatibatan, dan dia ada kata-kata ulama seluruh pelosok negeri seluruhnya. Wa huwa alladhi yadullu alaihi al-Quran, dan dia ditunjukkan oleh Al-Quran. Kama arsyadallahu annahu qad bayyana dhalika wa waddahahu. Ya, sebagaimana Allah Taala tunjukkan, pandukan bahawa dia telah jelaskan itu dan terangkan ia. Fi qaulihi, dalam firman Allah Taala dan akhir ayat tersebut, yubayyinallahu lakum an tadillu, menjelaskan Allah Taala kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Taala satu amat mengetahui. Okey, alhamdulillah selesai kita daripada surah An-Nisa. Baik. Ada apa-apa soalan? Okey. Soalan Ustaz, soalan luar tafsir, tajuk tafsir. Berkenaan kalimah Allah dalam Quran, Resam Osmani, mengapa tiada tanda mad alif? Ini memang tak ada mad pun. Kalau kita tambah sebab kalimah Allah tu dia bukan macam juga pasal kalimah ilah kan, ilah dia tak ada mad. Ilah ketika sebutan yang kita kata, sebutan yang kita lafazkan dengan Allah, tapi tulisan tak boleh, tulisan tak ada mad. Sebab original teks dia ataupun dia alif lam ha, bukan alif lam ha. Bukan alif la Allah. Dia tak ada alif lam alif ha. Faham tak? Bila kita letak alif tu, seolah-olah ada alif di antaranya. Sebutan kita sebut, cara macam mana orang sebut, tulisan tak boleh. Dia kekal dengan huruf asal. Ya? Dia kekal dengan huruf asal. Kekal dengan huruf asal, dia tidak akan ditambah. Faham tak? Kalimah Allah tu alif lam ha kan? Dia tak ada. Dan Resam Osmani takkan tulis. Dia tulis dengan lambang macam tu je, tidak tambang panjang. Sebutan kita akan sebut Allahu kan? Kan Allah kan? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini sebutan macam tu. Tapi di tulisan takkan tulis. Yang kedua, baris tu bukannya datang zaman Nabi. Zaman Nabi mana ada baris? Zaman Nabi SAW baris tak ada. Baris ni direka atau dibuat selepas tahun, dia pasal ikut pada zaman tu tahun 100 ke 170 oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia letakkan baris tadi supaya orang dapat baca. Itu je. So it's not original. Baris tadi tak perlu jadi hukum. Hukum kita adalah sebutan, bukan masalah tulisan. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak ada? Ustaz boleh tanya tak?
Sila. Tadi kan masa yang Kalala ni, yang masa Ibnu Mas'ud tu, dia ustaz kata dia yang saudara perempuan tu dia makan asobah kan, sister. Tapi the next page tu dia makan macam anak perempuan, dia dapat 2/3. So dia ada difference. Yang awal tadi dia macam asobah, atau dia terus dapat 1/3 ataupun macam mana? Tak, dia jangan ada anak perempuan lah. Cerita dia, bila anak perempuan dah ambil habuan tersebut, dia tak ada benda, dia tak dapat masuk dah. Faham tak? Yang kes dia kita sebut tadi, bila semua waris tu perempuan, tak ada lelaki yang asabah. Yang ada adik-beradik perempuan tu ada. Maka kat situ dia akan makan macam asabah. Okay. Tapi kalau ketika mana contoh macam 2/3 tadi, bila contoh macam anak perempuan tak ada anak yang makan harta berkenaan, dan dia dapat macam tu lah. Dia akan take over kedudukan anak atau cucu. Jika anak dia cucu tak ada, adik perempuan dapat masuk. Tapi kalau perempuan-perempuan sama wujud. Okay, kalau kita tukar tajuk. Kita kata tadi, kalau yang ada si mati, anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan, kemudian ada adik-beradik perempuan sebapa. Adik-beradik perempuan sebapa kita tak boleh makan macam tu. Dia tak akan makan macam adik-beradik perempuan kandung. Dia akan terkeluar daripada pewarisan, tak dapat apa. Tidak dapat apa. Kalau yang adik-beradik perempuan sebapa. Pasal dia tak boleh masuk untuk dapat habuan. Kalau anda kata habuan dah habis. Tapi macam adik-beradik perempuan kita yang kandung, dia ada speciality, keistimewaan, bahawa dia akan dapat apa baki daripada harta kalau sekiranya tak ada orang lelaki lain dalam warisan tadi. Yang kes dia bertukar daripada makan semua tadi, kalau dia kata yang anak perempuan tak ada, cucu perempuan tak ada, dan dia dapat fardu lah. Fardu dia akan jadi, kalau dia seorang, fardu dia kalau dia seorang, setengah kalau dia ramai, 2/3. Macam anak perempuan kita makan kalau seorang, setengah kalau ramai, 2/3. Faham? Faham. Terima kasih. Sama. Ada soalan lain? Tak ada, okey. Tak ada. Okey, sekejap. Assalamualaikum Ustaz, tentang surah Ar-Rum tu, tentang kaum Rum. Kenapa? Kenapa? Kaum Rum kenapa? Ada tajuk apa? Soalan tak habis tu. Ustaz, Bani Israel termasuk Bani Israel ke? Ni apa soalan ni? Tolong fikir dulu soalan nak tanya apa. Salah soalan ni, tak faham ni. Assalamualaikum. Okey. Ustaz, tentang surah Rum, ayat 2 tu, tentang kaum Rum. Ustaz, Bani Israel pun termasuk Bani Israel ke? Saya tak tahu nak jawab. Saya tak jawab. Saya tak tahu nak jawab apa. La ilaha illallah. Ni soalan mana satu ni? Cuba betul-betulkan sikit. Apa soalan sebenar ni? Okey. Palestin bukan Bani Israel. Palestin Arab. Diorang adalah orang Arab. Sebenarnya, Palestin tu sendiri, sebelum daripada Ibrahim AS pindah ke sana, dan kita tahu Ibrahim ni bapa kepada Ishak bapa pada Yakub itulah Israel. So jadi kalau sebelum dari itu, Ibrahim dulu tak pernah tinggal sana, dan negeri itu dah ada orang tinggal. Kaum Yabus ataupun kaum Jebusite, yang mana mereka ni adalah anak keturunan daripada Kanaan, Arab Kanaan. Jadi diorang memang dah ada kat situ. Bahkan Jerusalem tu, Jerusalem, itu nama kepada raja yang duduk di situ, Bandar Salim. Sebenarnya Bandar Salim, Jerusalem tu, bersempena raja Arab yang tinggal di situ, yang bila waktu Ibrahim pindah ke sana, dia menjadi sahabat baik kepada Ibrahim AS. Sebab tu Bandar tu nama bersempena raja berkenaan, bukannya berbatang daripada bahasa Yahudi. Okay? Baik. Ada soalan lain? Bani Israel keturunan Yakub AS. So dia bukan. Orang Palestin bukan anak-anak Yakub. Siapa kata kulit gelap?
Siapa kata Musa kulit gelap ni dapat mana ni? Pelik sikit ni. Ni masalah ni. Dapat sumber mana ni Musa kulit gelap? Kita tak pernah nampak. Kena check balik ni sumber. Sumber yang anda ambil tu check balik. Tak betul ni. Okey, baik. Dah nak menangis. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Sambung kemudian. InsyaAllah kalau kita diberikan izin oleh Allah Ta'ala, minggu depan kita akan masuk pada surah Al-Ma'idah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.